Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik daripada syahbudin.com.net bertajuk Kata Mahathir, dia kalah kerana rasuah. Adakah ini bermakna calon PN yang menang di Langkawi sebab beri rasuah? Agaknya disebabkan kekal terbelenggu oleh rasa kecewa dan masih gagal menerima hakikat kerana kalah sehingga hilang deposit di Parlimen Langkawi pada PRU15 lalu, Tun Mahathir Mohamad mencece lagi tentang kekalahannya itu. Katanya beliau kalah kerana berlaku amalan rasuah kepada pengundi. Saya pernah bertanya salah seorang pengundi di sana Langkawi yang juga kawan saya, kenapa kamu tidak undi saya? Dia jawab, saya tidak beri dia duit. Saya tanya lagi, berapa duit dia dapat? Dia jawab, RM100. Saya tanya dia, apa boleh buat dengan RM100? Dan dia jawab, duit itu boleh dibelanja untuk 2 hari. Pada pilihan raya lalu, saya hilang lebih 14,000 undi hanya kerana rasuah, kata Tun Mahathir lagi. Mengulas lanjut, Tun Mahathir berkata, pengundi seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap negara dan tidak tunduk kepada politik wang. Jangan buang undi sebab kamu dapat duit rasuah. Nasihatnya kepada pengundi menjelang pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos nanti. Kepada Tun Mahathir, lain kali cakap biar terang dan jangan dengan ayat yang tergantung. Mendakwa berlaku amalan rasuah kerana kalah memanglah mudah. Tetapi, siapa yang memberi rasuah itu? Adakah ia dilakukan oleh calon PN atau calon PH dan BN? Kalau beliau boleh bertanya kepada seorang pengundi Langkawi yang juga kawannya yang dikatakan menerima duit rasuah itu, kenapa tak tanya siapa yang memberi, siapa yang jadi pemberi duit kepadanya? Tetapi dengan mendakwa beliau kalah kerana rasuah, tak secara langsung bermakna calon yang menanglah yang melakukan rasuah itu. Takkan calon PH dan BN yang sama-sama kalah seperti Tun Mahathir pun memberi rasuah juga? Dalam hal ini, kenapa Tun Mahathir tidak berani mengatakan secara terbuka calon PN yang menang di Langkawi, Mohd Suhaimi Abdullah, telah memberi rasuah dan itu punca kemenangannya? Adakah kerana Tun Mahathir sekarang sudah berbaik dengan PN dan bersatu, maka ia tidak berani disebutkan secara terbuka? Dengan main tuduh-tuduh rambang seperti ini, apa gunanya? Apakah dengan mengaitkan kekalahannya dengan rasuah, ia bermakna semua calon pejuang yang hilang deposit di seluruh negara pada PRU15 lalu juga disebabkan rasuah? Lagi pula, kenapa Tun Mahathir tidak membuat laporan polis atau melakukan petisyen bantahan atas kekalahannya jika benar ada amalan rasuah berlaku? Kenapa terus bising dan mencecah tak habis-habis di media saja? Syahbudin Hussein, 14 hari bulan 7 2023. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Pilih Mahathir, kesilapan Hussein On paling besar. Berita penuh, kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah hala 7 negara kata pemimpin DAP itu. Serangan terbaru Dr. Mahathir Mohamad mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala 7 negara menurut veteran DAP itu telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, Tun Hussein On, memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ini membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun, perlu diingatkan Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan PH. Sementara itu, Lim berkata Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Ghaffar Baba
Tengku Razalik dan Ghazali Syafi'i selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk, melanggar perlembagaan persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, menggugut Mahathir selama 22 bulan dia mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuklah Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman ICERD, DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja tambahnya pada satu kenyataan. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3-1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia, sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao, tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Perkara yang sama juga terpakai kepada DAP, katanya lagi. Lim berkata dia gagal memahami bagaimana Mahathir boleh membuat kesimpulan bahawa mempromosikan Malaysia sebagai negara berbilang kaum itu bertentangan dengan perlembagaan. Adakah Mahathir mengatakan yang wawasan 2020 dan 9 cabaran strategiknya juga bertentangan dengan perlembagaan? 3 Perdana Menteri terawal negara, Tengku Abdul Rahman, Razak Hussain dan Hussein On berpegang dengan idea negara majmuk. Boleh lihat kepada perkara 43-2, perlembagaan yang tidak meletakkan identiti kaum untuk siapa yang boleh menjadi Perdana Menteri. Sebaliknya mengatakan Perdana Menteri perlulah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang diundi rakyat jelasnya. Lim berkata walaupun tiada permusuhan antara kaum dan agama di Malaysia, ada pihak yang mahu mewujudkan perpecahan dengan pembohongan, kepalsuan, berita palsu dan ucapan kebencian dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Menjadi satu tragedi apabila dalam kalangan pihak ini